Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Okay, korang sihat tak hari ni? Sihat! Alhamdulillah. Okay, sebelum cikgu mulakan pembelajaran kita hari ni, cikgu nak korang buka dulu buku teks muka surat 216. Okay, sabar, jangan tengok dulu. Cikgu nak tanya, antara kalian semua korang pernah tak ataupun sedang memegang jawatan sebagai bendahari untuk kelab persatuan korang? Saya Nurhanisa. Okay, Hanisa, awak kelab persatuan apa? Keusahawanan. Wow, keusahawanan. Okay, bakal-bakal peniaga ni Betul je. Okay, bagus. Okay, kalau macam tu cikgu nak tanyalah kan, kamu sebagai bendahari, kalau pengerusi suruh kamu buat ataupun buka akaun dan buat penyata kedudukan kewangan tahunan untuk kelab persatuan kamu, kamu boleh buat tak? Boleh. Okay, kamu buat macam mana? Sama seperti entiti perniagaan lain. Okay, sama seperti entiti perniagaan yang lain. Okay, tak apa. Okay, itu je cikgu nak tanya kamu semua. Kita mulakan pembelajaran kita hari ni. Okay, tujuan utama cikgu tanya kalian, adakah antara kalian ni pernah menjadi bendahari kelab persatuan ataupun sedang menjadi kelab persatuan? Sebab cikgu hari ni nak ajar korang macam mana cara-cara kita untuk membentuk ataupun kita nak bina atau buka penyata kedudukan kewangan untuk kelab dan persatuan. Okay, sebelum tu kita kena tahu konsep dia apa. Pertama, okay, kita tengok penyata kedudukan kewangan adalah sama seperti penyata kedudukan kewangan bagi sebuah entiti perniagaan. Maksud dia kat sini, penyata kedudukan kewangan untuk kelab persatuan dia sama dengan penyata kewangan untuk perkongsian, untuk milikan tunggal, tapi dia ada satu perbezaan. Okey, apa perbezaan dia adalah istilah. Okey, istilah dia adalah dana terkumpul. Yang mana dana terkumpul ni digunakan untuk kelab dan persatuan bagi menggantikan istilah modal. Okey, korang nak tahu kan apa itu dana terkumpul? Okey, jom kita tengok apa itu dana terkumpul. Okey, dana terkumpul adalah jumlah dana yang dimiliki oleh sebuah kelab dan persatuan pada akhir sesuatu tempoh perakaunan. Maksudnya, dia nak sama dengan modal. Dan sebenarnya dia sama semacam yuran, maksudnya pendapatan ataupun modal yang dimiliki oleh kelab persatuan. Cuma dia menggantikan ekuiti pemilik kerana sebuah kelab dan persatuan tidak mempunyai pemilik. Okey, itulah perbezaan kenapa kita boleh guna modal. Sebab kelab persatuan ni dia tak ada pemilik. Kelab persatuan ni adalah satu kelab dan persatuan untuk semua. Macam kalian, contoh tadi Hanisa dia cakap dia kelab keusahawanan kan. Dia bendahari untuk kelab keusahawanan. So bendahari kelab keusahawanan ni dia tak boleh cakap yang duit tu adalah duit bendahari, tak boleh. Sebenarnya dia duit kelab. Jadi semua orang yang berada dalam kelab tu, diorang boleh guna duit tu. Jadi dia tak ada pemilik. Jadi sebab tu kita boleh guna modal. Modalnya hanya untuk perniagaan yang ada pemilik sahaja. Okey. Lepas tu kita tengok yuran masuk yang dibayar merupakan dana yang tak boleh dituntut. Maksud dia kat sini, kalau korang masuk kelab defense ke apa kan, korang akan macam bayar yuran pendaftaran. Jadi yuran pendaftaran tu dia tak boleh pulang balik kan. Ada ke korang masuk kelab ni lepas tu korang bayar lepas tu korang dapat balik duit? Tak kan? Dia akan tetap ada dekat dalam tetap menjadi hak milik kelab dan persatuan. Okey, seterusnya kita macam mana nak cari dana terkumpul kan? Okay, kita tengok rumus dia. Rumus dana terkumpul adalah jumlah aset tolak jumlah liability. So, dekat sini kalau dia bagi dua tarikh, kita kan tahu kan ada tarikh awal dan tarikh akhir. Kalau dana terkumpul akhir, jumlah aset akhir tolak jumlah liability akhir. So kita akan dapat dana terkumpul tu. Okey, kalau korang masih sama-sama tak faham lagi kan, kita buat latihan sama-sama Cikgu akan bagi kertas, kita buat sama-sama untuk soalan nombor 1. Okey, ni soalan yang cikgu dah sediakan untuk kita buat sama-sama Sekejap, cikgu paskan soalan 1. Bagi kat kawan-kawan awak. Mari cikgu. Sama. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Okey, dekat sini dia ada tulis, dia ada bagi daripada buku-buku Persatuan Pencipta Alam Bandar Penawar Johor. Okey, kita tengok persatuan ni Dia ada bagi tunai di tangan, tunai di bank, perabot, permis, inventory kantin, inventory alat tulis, akaun belum bayar kantin, upah pejabat kantin belum bayar,
kadar bayaran belum bayar, yuran belum terima, yuran belum terperoleh, insurans prabayar dan juga surat khabar belum bayar. Okey, dekat soalan ni dia ada maklumat tambahan juga. Dia cakap persatuan ni dia ada lebihan pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017 berjumlah 6,765. Lepas tu maklumat tambahan kedua dia cakap pada 30 Jun 2017 persatuan telah menerima derma berupa sebuah komputer bernilai 4,000. Ya, soalan dia suruh sediakan penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Okey, cikgu dah sediakan penyata mengira dana terkumpul. Jadi kita masukkan nilai sama-sama. Okay, first kita tengok tunai. Dekat sini berapa tunai? Sebelum tu cikgu lupa nak bagi tahu. Kita kena tengok dana terkumpul ni, kan cikgu cakap tadi ada dua, dana terkumpul awal dan dana terkumpul akhir. Sekarang ni dia suruh buka penyata kedudukan kewangan kan. Maksudnya kita kena cari dana terkumpul akhir kan. Jadi sebelum tu kita kena cari dana terkumpul awal dahulu. Sama juga macam kita kira modal kan. First kita cari modal awal, baru kita boleh cari modal akhir kan. Okey, sama juga macam ni. Cuma macam saya cakap, istilah dia sahaja yang berbeza. Okey, kita masukkan dulu nilai dia. Dia cakap dekat sini 1 Januari 2017 tunai untuk Persatuan Pencinta Alam adalah sebanyak 1,600. So kita tak 1,600. Okey. Seterusnya tunai di bank dia tulis 20,600. So kita letak je. Sama je macam korang buat sebelum ni. Perabot dia tulis 10,800. Lepas tu permis 80,000. Yuran belum terima 400. Dan inventory kantin 5,600. Okay, korang kena tahu dulu diorang apa maksudnya yang akaun ni dekat bawah mana? Bawah aset ataupun liability. Jadi ini korang dah tahu kan, tunai dekat mana, bank dekat mana, perabot dekat mana, permisi dekat mana. So korang just masukkan je. Sama je macam korang buat sebelum ni. Okay, seterusnya kita tengok liability. Liability apa yang dia ada dekat dalam akaun persatuan ni. Dia cakap yuran belum terperoleh. Yuran belum terperoleh sebanyak 150. Lepas tu surat khabar belum bayar. Okey, surat khabar belum bayar untuk 1 Januari adalah 110. Dan akhir sekali akaun belum bayar kantin sebanyak 11,300. Sebelum tu kita kira dulu yang ni. Berapa kita dapat aset? Okey, aset yang kita peroleh adalah 124,000. Okey, korang kira sendiri guna kalkulator. Okey, kita dah dapat kan jumlah aset. Seterusnya kita tengok jumlah liability. Okey, Anissa, awak dapat berapa jumlah liability? 11,560 cik. Okey, betul, 11,560. Kita kena buat dalam kurungan ke bukan dalam kurungan? Dalam kurungan. Kenapa? Sebab dia kena Tolak. Okey, betul. So kita kena tolak dia sebanyak 11,560. Okey, Anissa, berapa dana terkumpul? 137,112. Kamu salah kira ni. Okey, tak apa, cikgu kira. Yang cikgu dapat adalah 112,440 ringgit. Okey, inilah dana terkumpul awal untuk Kelab Persatuan Pencinta Alam Bandar Penawa. Okey, kita dah dapat kan dana terkumpul awal ni. Okey, lepas kita dapat dana terkumpul awal, baru kita boleh menjawab soalan. Iaitu dia nak penyata kedudukan kewangan. Okey, sekarang ni kita buat penyata kedudukan kewangan sama-sama, okey? Okey, tadi kita dah carikan dana terkumpul awal kan. Sekarang ni barulah kita boleh buka penyata kedudukan kewangan. Okey, macam biasa juga penyata kedudukan kewangan kita ada aset bukan semasa, aset semasa, liability semasa, dana terkumpul. Okey, dana terkumpul inilah perbezaan antara entiti perniagaan yang lain. Yang mana kalau entiti perniagaan seperti perkongsian ataupun milikan tunggal, di sini kita akan tulis sebagai modal awal dan modal akhir. Dan tambahan ataupun kurangan dia kat sini kita akan tulis. Kalau entiti perniagaan kita akan tulis sebagai untung bersih atau
ataupun rugi kan. Tapi dekat sini kita akan letak sebagai lebihan ataupun kurangan. Untuk soalan ni, kalau korang tengok dekat dalam soalan, dia tulis sebagai lebihan kan tadi. Maklumat tambahan nombor 1, lebihan pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember adalah sebanyak 6,795. Okey, sekarang ni cikgu dah isi dah untuk aset bukan semasa, untuk liability semasa, aset semasa, dan cikgu dah dapat dah modal kerja. So sekarang ni kita tengok dana terkumpul akhir ni sama tak dengan modal kerja yang kita dapat. Okey, Zira, dana terkumpul awal berapa? 112,440. 112 440. Okey. Yang ini yang kita dapat tadi. Okey, yang kita dah kira awal-awal tadi. Okey, lebihan. Kita tengok tadi maklumat tambahan iaitu sebanyak 6,795. So tulis 6,795. Derma dekat maklumat tambahan juga iaitu maklumat tambahan nombor 2 yang mana persatuan menerima derma berupa sebuah komputer. So bernilai sebanyak 4,000. So kita tulis kat sini juga 4,000. Okey. Untuk maklumat tambahan korang, derma ni kalau dalam entiti perniagaan seperti perkongsian ataupun milikan tunggal ataupun syarikat, di sini kita akan guna sebagai modal tambahan. Kalau untuk entiti perniagaan yang lain kita gunakan istilah sebagai modal tambahan. Tapi untuk kelab dan persatuan kita guna istilah sebagai derma. Okey, dan Zira, dana terkumpul akhir berapa? Awak jumlahkan semua sekali. 123,235. Okey. Sama ke tak sama? Sama. Imbang ke tak imbang? Imbang. Okey, senang tak? Senang. Okey, bagus. Macam tu je untuk kita buka penyata kedudukan kewangan. Dia sama dengan entiti perniagaan yang lain, cuma beza dia kat sini je. Ni. Dekat dana terkumpul, lebihan dan derma. Perbezaan dia hanya 3 ni sahaja. Yang lain semua kita mesti masukkan benda yang sama. Lagi satu, cikgu lupa nak bagi tahu. Inventory alat tulis. Kenapa dekat dana terkumpul kita tak masukkan? Sebab inventory alat tulis ni kita dah masukkan belian alat tulis sebagai belian dekat dalam penyata pendapatan, yang mana untuk kita dapat lebihan ni. Jadi dia tak termasuk dalam dana terkumpul sebab dia dah jadi sebagai belanja untuk kelab dan persatuan kita. Dia still lagi dalam aset semasa, cuma dia tak termasuk seperti aset semasa yang lain dalam dana terkumpul. So kita dah kira awal-awal dekat penyata pendapatan. Okey? Okey, kalau korang dah faham apa yang cikgu ajar, cikgu nak korang sambung soalan nombor 2 dekat rumah. Siapkan, lepas raya nanti cikgu nak tengok semua dah siap dan jawapan dah ada. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Baiklah, sebelum cikgu tamatkan kelas kita hari ni, cikgu mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri untuk kamu semua dan sampaikan salam cikgu untuk ibu bapa kamu. Ingat, kita sekarang tengah berada dalam zaman pandemik COVID-19 yang mana kita kena berhati-hati. Dan kalian juga tahun ni akan menduduki peperiksaan yang begitu besar iaitu SPM. Jadi cuba kalau boleh cikgu nak kalian korbankanlah masa hari raya kalian pada tahun ini untuk menumpukan sepenuh perhatian untuk kita punya peperiksaan pada akhir tahun nanti. Okey, apapun jaga diri, jaga SOP. Ingat, apa sekalipun kita kena jaga diri kita. Janganlah rajin nak keluar ke, nak pergi beraya ke, tak payah. Kalian duduk je kat rumah, ulang kaji pelajaran dan buat persiapan untuk SPM. Itu saja daripada cikgu. Jangan lupa kerja sekolah cikgu. Cikgu nak tengok naik raya nanti. Dan itu saja. Terima kasih.